Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, so kita baca doa dulu ya. Hari ni cikgu nak minta Afif Kaib bacakan doa, boleh? Afif Kaib? Ada tak dia? Saya? Baca doa. Cepat. Sudah. Ya. Sudah belajar. Ya, doa belajar, doa makan, doa buat apa? Doa belajar lah. Dah lama tak rumah lupa baca doa belajar. Saya malu lah. Cepat. Okey. Cepat, Allah maftah alaina. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa alaina min huzai rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa yu'uddat datami lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ya doa wala tu'asiro ya karim walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ni kita akan sambung semula istilah sains yang kita telah pelajari pada minggu yang pada hari Isnin hari itu kan. So hari Isnin itu kita dah belajar 8 istilah sains kan. Jadi cuba sebutkan apa dia 8 istilah sains yang kita dah belajar pada hari Isnin yang lalu. 9 ya? Cikgu memang saja sebut 8 sebab tu nak tahu. 9. Cikgu saja test je. Nasib baik masih ingat. Okey, yang pertama, apa istilah sains yang pertama yang kita belajar? Sendi. Jadi apakah maksud sendi? Tempat penemuan dua atau lebih tulang. Ya, yang kedua kita belajar pasal apa? Jantung. Jantung tu apa? Organ yang mengeluarkan darah ke paru dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey, betul. Okey, sekarang yang ketiga kita belajar apa? Yang ketiga. Paru. Okey, peparu tu apa? Okey, yang keempat kita belajar apa? Salur darah. Yang kelima? Kemandiran spesies. Okey, yang keenam? Rantai makanan. Betul. Yang ketujuh? Siratan makanan. Betul. Yang ke-8? Populasi. Okey, yang ke-9? Ekosistem. Okey, ekosistem. Jadi hari ni kita akan sambung yang ke berapa? Kita sambung sila yang ke berapa hari ni? 10. Betul, yang ke-10 ya. Cikgu akan share screen. So get ready dengan anda punya buku nota. So anda akan salin nanti ya. Sila yang ke-10. Cikgu nak sambung je ke? Sambung je. Sambung daripada yang hari tu. Okey, sekarang ni semua orang nampak tak skrin yang cikgu share? Nampak. Okey, istilah yang ke-10 ialah pengeluar. Apa yang kita namakan sebagai pengeluar? Pengeluar ni adalah tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Itu kita namakan sebagai pengeluar. Sebab bila kamu gunakan ni istilah ni dalam menghasilkan rantai makanan dan silatan makanan nanti, kamu akan tahu apa itu pengeluar. Ya, haiwan tak boleh jadi pengeluar. Kenapa haiwan tak boleh jadi pengeluar? Sebab dia makan pengeluar. Ya, sebab haiwan tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. Hanya tumbuhan hijau saja yang menjalankan proses fotosintesis. Okey, boleh salin ni nombor 10.
Okey dah? Dah. Okay, kamu kena ingat ya, fotosintesis kamu belajar semasa kamu tahun 4. Proses untuk menjalankan proses fotosintesis ni, tumbuhan memerlukan satu pigmen hijau. Apakah pigmen hijau? Apakah nama pigmen hijau tersebut? Siapa tahu? Siapa ingat? Pigmen hijau yang ada dalam tumbuhan tu, apa namanya? Kita panggil apa? Pigmen yang berwarna hijau dalam tumbuhan tu kita panggil dia apa? Tak ada seorang yang ingat? Dia mula dengan huruf K. Apa dia? Klorofil. Betul. Klorofil Klorofil. Tumbuhan hijau mengandungi pigmen yang berwarna hijau yang kita namakan sebagai klorofil. Fungsi klorofil ni adalah untuk menyerap cahaya matahari. Jadi tumbuhan tersebut dapat menjalankan proses fotosintesis iaitu membina makanannya sendiri untuk menghasilkan kanji dan juga oksigen yang kita perlukan untuk pernafasan. Ya. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah pengguna. Apa itu pengguna? Pengguna ialah haiwan yang memakan tumbuhan dan juga haiwan lain. Itu kita namakan dia sebagai pengguna. Dia ada pengguna sekunder dan juga ada pengguna tertier. Kalau pengguna sekunder ni biasanya adalah herbivore, iaitu haiwan yang makan tumbuhan. Dan pengguna tertier ni adalah kebiasaannya adalah carnivore ataupun dia omnivore. Ya, dia makan haiwan lain ataupun dia makan kedua-duanya sekali, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita namakan sebagai pengguna. Okey, boleh salin ya. Yang ke-11. Dah siap ke? Dah. 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 Okey, istilah yang seterusnya. Berapa? 12 kan? Yang ke-12 ialah hibernasi. Okey, apa yang dimasukkan sebagai hibernasi? Hibernasi ialah tidur yang panjang yang menyebabkan haiwan kurang aktif dan dapat mengurangkan rasa lapar. Ya, biasanya haiwan ini berhibernasi pada musim sejuk. Ya, tidur yang panjang pada musim sejuk. So ini akan menyebabkan haiwan tu dia tak aktif dan dia dapat mengurangkan rasa lapar dia. Tidur yang panjang ni kadang-kadang setengah haiwan boleh tidur selama beberapa bulan. Ya. Dan haiwan yang biasanya tinggal di kutub utara dan juga kutub selatan ni biasanya antara haiwan yang akan berhibernasi, ya, untuk mengelakkan daripada mati kebuluran pada musim-musim sejuk. Sekejap ya, ada yang nak masuk ke? Tak ada. Cikgu baru dia tutup, ada pula nak masuk. Siapa boleh bagi contoh apakah haiwan yang berhibernasi? Beruang kutub. Betul, beruang kutub.
So hibernasi ialah tidur yang panjang yang menyebabkan haiwan kurang aktif dan dapat mengurangkan rasa lapar. Tupai cikgu. Apa dia? Tupai. Tupai. Tupai berhibernasi Ada tupai dekat luar negara. Ya. Okey, dah siap ke belum? Dah. Okey, seterusnya ialah jerumun. Pernah dengar perkataan jerumun? Tak Okey, pernah. jerumun ni sebenarnya adalah nama bagi sarang buaya. Ya, sarang buaya yang diperbuat daripada lumpur dan juga tumbuhan kering. Itu yang kita namakan sebagai jerumun. Ya, sarang buaya yang dibuat daripada lumpur dan juga tumbuhan kering. Okey dah? Dah. Okey, istilah yang seterusnya ialah migrasi. Apa yang dimaksudkan sebagai migrasi? Migrasi ialah pergerakan pelbagai spesies haiwan yang sering dilakukan secara bermusim. Bila sampai musim-musim tertentu saja, contohnya macam musim sejuk, so haiwan tu akan bermigrasi untuk mengelakkan dia daripada mati akibat kesejukan dan juga mati akibat kebuluran. Ya. Contoh haiwan yang bermigrasi ni apa? Ingat lagi tak? Apa contoh? Paus. Bangau. Ikan paus dan juga burung bangau. Dan juga setengah burung layang-layang pun juga akan bermigrasi. Okey, dah ke belum? Dah. Ya. Okey. Istilah yang seterusnya ialah tenaga yang boleh dibaharui. Apakah yang dimaksudkan sebagai tenaga yang boleh dibaharui? Ia adalah sumber tenaga yang boleh dijana semula. Kerana sumber ini tidak terhad dan boleh diperolehi secara berterusan. Kita boleh jana, dia sentiasa ada. Contohnya macam tenaga solar daripada cahaya matahari. So tenaga solar daripada cahaya matahari dia sentiasa ada, tak akan habis. Itu maksudnya tenaga yang boleh dibaharui.
Okey dah ke? Dah. Belum. Okey. Tunggu masa 2 minit lagi ya. Okey dah. Seterusnya ialah Dah. tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang tidak boleh dijana. Tidak boleh dijana semula kerana sumber ini terhad ataupun tidak boleh diperolehi secara berterusan. Contohnya seperti petroleum, gas asli dan juga arang batu. Macam minyak kereta. Minyak kereta kan kalau kita masukkan dalam kereta tu kita dah guna dah lama dia akan habis. Bila habis kita kena pergi semula ke mana? Stesen minyak untuk beli semula minyak petrol tu kan. Sebab dia habis, kita tak boleh guna semula. Okey, berbanding kalau kita gunakan tenaga solar. Contohnya kereta yang menggunakan tenaga solar, dia sentiasa boleh recharge balik. Okey, dapat kalau ada dia cahaya daripada matahari, so dia akan boleh berfungsi. Seandainya kereta itu menggunakan tenaga solar. Itu bezanya antara tenaga yang boleh dibaharui dan juga tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey dah? Belum. Belum. Dah. Belum. Belum. Okey, seterusnya. Istilah yang seterusnya ialah pencaran. Apa yang dimaksudkan sebagai pencaran? Pencaran ialah cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Pencaran ialah cara ataupun kaedah untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. So ada 4 cara pencaran yang kamu telah belajar, iaitu melalui apa? Air, angin, mekanisme letupan, haiwan dan manusia. Itu 4 jenis pencaran yang kamu dah belajar awal-awal dulu. Okey.
Ni istilah yang keberapa ni? 17. 17. Okey, yang ke-17. 17. Cikgu. Ya. Cikgu waktu Isnin kan cakap suruh cikgu nak buat kuis. Cikgu nak buat kuis bila dah habis nanti ni. Okey. Habis istilah semua baru boleh buat kuis. Cikgu, istilah sampai nombor berapa? Banyak, sampai 80. Okey, dah. Dah. Seterusnya. Dah. Okey, jirim. Okey, seterusnya adalah jirim. Jirim merupakan objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang dan boleh dilihat, disentuh ataupun dirasa. Ya, dan kebiasaannya kamu dah belajar pasal jirim baru ni cikgu dah ajarkan. Jirim terdiri pada 3 iaitu pepejal, cecair dan gas. So, apa saja objek yang ada jisim? Contohnya macam kamu punya pensel, kamu punya pemadam, kamu punya buku, itu semua adalah jirim yang terdiri daripada jirim. Badan kita ni pun sebenarnya adalah terdiri daripada jirim. Okey, cuma yang membezakan jirim ni sama ada dia dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Dah ke belum? Dah. Dah. Okey, seterusnya adalah istilah yang seterusnya adalah lita bersiri. So, apa yang dimasukkan dengan lita bersiri? Okey, lita bersiri ni mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Mentol disusun bersebelahan antara satu dengan lain dalam laluan yang sama. Itu nak kita namakan sebagai lita bersiri. Kamu belajar tak istilah lita bersiri ni dalam topik elektrik. Okey, so dalam topik elektrik. Lita bersiri, sebab dia ada 2 jenis lita. Satu lita bersiri dan satu lagi lita selari. So ingat lita bersiri dia ada satu saja laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Lepas tu mentol dia disusun secara bersebelahan antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Cerita pasal lita bersiri ni cikgu ada tak buat dengan kamu hari tu yang kita buat eksperimen lita secara online tu, cikgu bagi website. Ada tak? Yang kamu bina lita menggunakan website tu, dekat website tu. Ada ke tak ada? Ada. Kita buat dulu kan? Okay.
Okay, dah ke belum? Belum. Dah. Dah. Dah masuk. Dah 10.30, kejap je. Tak ada banyak lagi. Ada lagi 5 slide. Tapi dah 10.30. Okay, so last yang ni nanti kita akan sambung lagi 5 hari Isnin minggu depan berserta dengan kuisis sekali untuk semua istilah. Ya, ada 23 istilah semua sekali. Tak salah cikgu, 23. Pada hari Isnin minggu depan Dan siapa untuk istilah ni, untuk kuis minggu depan, siapa yang dia betul semua dan paling cepat siap dan dia betul semua, cikgu akan bagi hadiah. Yang hari tu belum bagi lagi. Yang hari tu pun belum bagi hadiah lagi pasal kamu punya tong kita semula tu. Itu pun cikgu belum bagi hadiah lagi ni. Okay, cikgu rasa baru beberapa orang je hantar kat cikgu pasal yang mini tong sampah kita semula tu. Okay, dah ke belum ni? Dah. Okay. Yang baru masuk tadi, nanti boleh tengok istilah ni semua ada dalam buku teks kamu. Ya, ada dalam buku teks kamu semua. Rujuk kat situ nanti. Okay, jadi cuba sebutkan semula apa dia istilah yang tadi, istilah yang ke 10 kan? Sampai istilah yang ke berapa? 19. 19. Istilah yang ke 10 sampai istilah yang ke 19. Apa dia istilah yang ke 10 tadi? Pengeluar. Istilah yang ke 11? Pengguna. Yang ke 12? Hibernasi. Yang ke 13? Rumun. Okay, yang ke 14? Migrasi. Okay, yang ke 15? Migrasi. Okay, yang ke 16? Okay, yang ke 17? Okay, yang ke 18? Okay, yang ke 19? Okay, yang ke 20? Tak ada. Yang ke 20 kita akan sambung pada hari Isnin, insyaAllah. Kita sambung hari Isnin macam biasalah pukul 10. Okay? Berserta dengan kita buat quiz pada hari Isnin. Okay, so sampai di sini saja untuk hari ini. So kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As. Mau baca surah Wal-As? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Nurul Fariza, bila nak hantar video kat cikgu? Hari ni. Hari sampai bulan nak kita sempat nak edit. Cepat-cepat Okay, bye. Okay.